A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Yunus. Ayat yang kelima. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ardh fi 6 ayyam. ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. Maksudnya, sesungguhnya pencipta kamu, pemilik kamu dan pengurus kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 hari, kemudian istawa alal arsh, dan dia mengurus, mentadbir segala urusan, dan tidak ada pemberi syafaat melainkan selepas keizinannya. Itulah Tuhan, itulah Allah yang berhak disembah, Tuhan kamu, maka sembahlah akan Ia. Kenapa kamu tidak mengambil pengajaran? Pengajarannya, pertama, manusia yang waras akan menyembah Tuhan yang hebat dan berkuasa, yang boleh memberi manfaat dan menolak mudarat daripada manusia. Yang kedua, kehebatan dan kebesaran Allah antaranya ialah Dia mencipta 7 lapis langit dan 7 lapis bumi hanya dalam masa 6 hari. Dan dia juga mengurus segala apa yang ada di langit dan di bumi
tanpa perlu bantuan dari sesiapa. Yang ketiga, kehidupan di dunia tidak akan berakhir. Kehidupan di dunia tidak akan berakhir. Sebaliknya akan terus bersambung sehingga ke akhirat. Dan di akhirat tidak ada sesiapa yang berkuasa melainkan hanya Allah sahaja. Yang keempat, Allah juga tidak akan memberi syafaat melainkan dengan orang yang diizinkan olehnya untuk memberi syafaat dan diberi kepada orang yang diradai oleh Allah sahaja. Yang kelima, untuk mendapat syafaat daripada Allah pada hari kiamat, wajib mentauhidkan Allah tanpa ada unsur syirik atau riak, dan wajib mengikuti amalan yang ditunjukkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ayat keempat. Ilaihi marji'ukum jami'a wa'dallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus salihati bil qist wal ladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'azabun alim bima kanu yakfurun. Maksudnya, hanya kepada Dia tempat kembali kamu semua. Janji Allah itu adalah benar. Sesungguhnya Dia yang memulakan ciptaan, kemudian Dia juga mengembalikan ciptaan itu seperti asal untuk memberi balasan kepada orang yang beriman dan beramal soleh dengan adil, dan kepada orang kafir bagi mereka minuman daripada air panas yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan apa yang mereka kufur kepada Allah. Pengajarannya pertama, semua yang mati
akan kembali kepada Allah. Untuk diberi balasan yang adil di atas setiap perbuatannya semasa di dunia. Yang kedua, tidak ada satu pun amalan yang dilakukan oleh manusia walaupun sebesar zarah, mereka akan tetap mendapat pembalasan daripada Allah pada hari kiamat. Sekiranya baik, dibalas dengan nikmat dan syurga, dan sekiranya buruk, dibalas dengan azab yang pedih. Yang ketiga, tugas utama orang beriman di dunia ialah sebagai hamba Allah, bukan hamba manusia. Dan kerja utama mereka ialah beriman kepada Allah dan beramal soleh. Yang kelima, yang keempat, sekiranya manusia yakin azab Allah yang sangat pedih di akhirat, manusia sanggup tidak masuk syurga asalkan terlepas daripada neraka. Okey, habis lah. Kita sambut tadabbur. Ayat 5 kaitan dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas Allah menceritakan tentang, pertama tentang kitab Allah. Kan alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim. Ada meja gini. Ni. Ada meja lebih. Ada?
Okey, ayat yang lepas, pertama Allah cerita tentang Al-Quran yang penuh dengan hikmah dan sebagai hakim, pemutus kepada segala masalah manusia. Yang kedua, Allah cerita pasal kerasulan, iaitu pembawa Al-Quran. Dan yang ketiga, tentang ketuhanan, uluhiyah dan juga rububiyah Allah Azza wa Jalla. Dan juga Allah sebut tanda-tanda ataupun bukti kebesaran dan kehebatan Allah yang kerana itu dia saja yang berhak disembah. Maka ayat malam ni Allah nak cerita pula tentang bukti-bukti yang lain yang menunjukkan kehebatan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan dia sahaja yang berhak disembah. Dan ayat malam ni bukti-bukti kebesaran Allah, dia lebih dekat kepada kita dan kita lebih banyak mendapat manfaat. Kalau yang semalam ciptaan langit dan bumi kan, itu secara umum. Yang malam ni lebih detail dan manfaatnya lebih dekat kepada kita. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Huwa dia, iaitu Allah Azza wa Jalla, allazi, yang ja'ala, telah menjadikan, asy-syamsa, matahari, diya'an, dia terjemah apa tu? Diya'an sebenarnya daripada dau'un, makna dia ialah cahaya. Dau'un, dia makna dia hampir nak sama dengan nur cahaya kan. Jadi Allah dialah yang telah menjadikan matahari itu sebagai, dia terjemah bersinar-sinar kan. Sebenar kurang menepatilah fungsi Allah ciptakan matahari. Apa fungsi Allah cipta matahari? Adakah untuk memberi sinaran sahaja? Tak. Lebih besar daripada itu. Cahaya yang menerangi, wal qamar, dan bulan, nura, sebagai cahaya. Okey, sekarang kita ada dua perkataan. Satu dia, yang kedua nur. Kalau dia Allah guna untuk matahari, kalau nur Allah guna untuk bulan. Apa beza dia? Beza dia, dau'un ataupun dia'un, cahaya yang memberi kepanasan. Kalau nur, cahaya yang tidak membawa kepada kepanasan dan dia tidak membakar. Tapi kalau dia membawa kepanasan dan boleh membakar. Betul kan? Cahaya matahari, cuba duduk 3 jam tengah hari itu boleh terbakar hangus kulit. Tapi kalau waktu malam duduk 3 jam tengah malam, apa jadi? Itu beza. Tapi dua-dua ada cahaya tak? Dua-dua ada cahaya. Ada satu lagi pendapat mengatakan nur ialah cahaya imbasan daripada, dia bukan bersumber daripada bulan itu sendiri. Dia imbasan daripada cahaya matahari. Itu makna nur. Kalau dau'un ataupun dia, cahaya daripada dirinya sendiri. Okey.
Okey, bila Allah sebut ni, Allah menjadikan matahari sebagai dia dan bulan sebagai nur, apa faedah? Apa faedah Allah sebut? Ha? Apa dia? Ialah supaya kita berfikir. Lepas berfikir, apa faedahnya? Ha? Macam mana boleh bertambah iman bila kita berfikir? Pernah tak bila kita lemah iman, kita pun tengok matahari, betul bertambah iman? Pernah tak? Tak pernah ke tak? Makna teori je lah. Macam mana kita boleh berfikir dan boleh meningkatkan iman? Sini ada kosong lagi depan ni. Siapa malam ni? Kenapa ramai bukan khatam malam ni? Okey. Jadi cuba fikir, apa faedah Allah bagi tahu ni? Jawapan tadi supaya kita berfikir. Daripada berfikir tu apa faedah, apa kesannya? Kalau makan kita tahu jelas tujuannya, faedahnya kenyang untuk sihatkan badan. Kalau tidur kita tahu faedahnya untuk dapat tenaga baru kan. Tapi kalau kita fikir pasal matahari ini boleh menambah keiman macam mana? Satu, bila Allah bagi tahu dia mencipta matahari sebagai dia dan bulan sebagai nur, satu menunjukkan kehebatan dia. Kehebatan Allah ni maknanya manusia boleh tak cipta matahari tu? Satu matahari boleh menerangi satu dunia. Manusia kalau nak buat satu lampu sahaja, satu lampu untuk menerangi satu bilik, apa manusia perlu buat? Satu mentol je. Dia perlu apa? Tak, nak buat mentol tu, sebelum tu pertama perlu meeting dulu. Sebab nak buat mentol kena ada kilang, betul tak? Nak buka kilang kena ada kos dia, ada pekerja dia, kena meeting dulu. Lepas tu kena ada bajet, kena ada tempat, kena buka kilang. Walaupun hanya nak buat satu mentol je. Dan mentol tu hanya menerangi satu bukit jelutong ke satu bilik je? Satu bilik je. Dan itu pun bertahan berapa lama tu, satu mentol tu? Berapa lama bertahan? Kadang-kadang 3 hari terbakar kan? Itu pun kita kena ada wire dia, kena ada switch, kena buka kalau nak, lepas tu kena tutup. Tapi matahari ni, sebiji matahari menerangi satu dunia. Ada kabel tak? Ada generator tak? Ada jana kuasa dia? Tak ada. Dan bila Allah nak nyalakan, perlu tak Allah tekan switch? Tak. Dan pernah tak kita tengok matahari itu terbakar? Ataupun tengah hari itu tak keluar cahaya? Tak. Satu, Allah nak bagi tahu kehebatan Allah yang tak mungkin manusia boleh buat. Jadi kenapa nak sembah benda yang kamu sendiri buat? Patung ke dan sebagainya. Yang kedua, Allah nak beritahu apa? Allah cipta matahari dan bulan ni sebenarnya untuk siapa? Untuk kita. Betul tak? Jadi itu menunjukkan apa? Rahmatnya Allah, sayangnya Allah kepada manusia. Allah tak cipta manusia, lepas tu Allah biar je dalam kegelapan. Matahari tak ada, bulan tak. Itu bukan Tuhan. Sebab itu sifat utama Allah apa dia? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dengan matahari ni, kan? Cuba bayangkan, kalau tak ada matahari apa jadi? Gelap 24 jam. Apa jadi bila gelap 24 jam? Ramai orang sakit jiwa kan? Sebab berada dalam kegelapan bertahun-tahun. Tapi rahmat Allah, Allah jadikan siang cerah untuk kita cari rezeki, untuk kita bekerja. Kalau siang hari pun gelap, berapa kos elektrik kita kena bayar? 24 jam kena pasang elektrik. Betul tak? Jadi rahmat Allah, Allah jadikan waktu untuk kita bekerja terang, tak perlu elektrik. Dan dengan matahari juga, apa faedahnya?
tumbuh-tumbuhan. Kalau tak ada matahari, tumbuhan boleh tak makan musangking? Tak boleh, musangking daripada matahari ni. Betul? Boleh tak makan burger yang ada sayur tu? Tak boleh. Semua tumbuhan membesar dan subur kerana matahari. Sebab tu tempat yang paling subur, tumbuhan yang paling subur, tempatnya di mana? Cameron Highland. Sebab apa Cameron Highland? Tempat tinggi. Kenapa tinggi? Subur. Sebab dapat cahaya matahari. Kalau hujan pun kena, kalau matahari pun kena. Kan? Matahari kita boleh jemur baju. Cuba bayangkan, kalau sentiasa gelap, berapa hari nak kering baju kita? Semua tu kita tak fikir, betul tak? Awak kita tak fikir. Yang kita fikir apa dia? Oh, tengok langit gelap nak hujan, angkat baju, itu je. Bulan pula Allah ciptakan, tengok dua-dua ada cahaya tapi berbeza. Sebab apa? Satu menunjukkan kehebatan Allah. Kalau Allah tak hebat, Allah tak boleh cipta pelbagai. Yang kedua menunjukkan rahmat Allah. Apa dia rahmat Allah? Waktu bekerja Allah bagi terang. Waktu manusia dah penat bekerja, nak berehat, nak tidur, Allah bagi cahaya gelap, malap kan? Betul tak? Kalau malam macam siang hari juga panas pula, agak-agak selesa tak nak tidur? Tak. Sebab gelap lah. Sebab cuaca dingin, kita boleh tidur sampai tak bangun subuh. Betul tak? Berapa ramai tak bangun subuh? Betul tak? Kalau ikut penduduk Bukit Jelutong ni, kalau semua bangun subuh, melimpah tak masjid? Melimpah. Melimpah. Okey. Jadi ingatlah satu, nak menunjukkan kekuasaan Allah, kudrat. Yang kedua, rahmat Allah. Kalau tak ada ni, kita boleh mati ni. Dan budak bila ada penyakit kuning, baby kan, dia jemur kat mana? Matahari. Okey, wa qaddarahu, dan dia mentakdirkan. Mentakdirkannya. Nya ni balik pada apa? Bulan. Ada ulama mengatakan balik pada hu ni balik pada al-qamar. Kalau balik dua-dua matahari dan bulan, domainnya macam mana? Huma. Wa qaddara huma. Huma ni dua. Jadi kalau Allah nak begitu, Allah mentakdirkan kedua-duanya, iaitu matahari dan bulan. Ayat dia wa qaddara huma. Tapi hu tu hanya balik pada satu sahaja, al-qamar. Okey, Allah mentakdirkan bulan itu manazil. Manazil jamak kepada manzil. Manzil. Manzil daripada perkataan nazala. Apa makna nazala? Nazala ataupun nuzul. Nazala tak berapa dengar kan? Nuzul Al-Quran biasa dengar. Nuzul daripada nazala lah. Jadi nazala turun. Kita ada belajar semalam kan? Kalau perkataan tu perbuatan, tapi kita nak menunjukkan dia tempat, apa boleh kita tambah? Mi bari apa? Kan, manzil. Mana tempat. Kalau satu manzil, kalau banyak manazil. Tempat apa ni? Kalau nazala turun, kalau manzil tempat turun lah. Tempat turun apa ni? Bulan. Dalam tafsir Al-Baghawi dia kata tempat turun ataupun tempat bulan tu terbit dan sampai ke penghujung ada 28. Semuanya 28. Maknanya mula-mula bulan tu kecil kan, tempat terbitnya lain. Lepas tu malam kedua besar sikit kan, tempat terbitnya lain. Sampai ke puncaknya malam 15. Jadi semua tu tempat turunnya ialah 28. Setiap malam tempat yang berbeza. Dia terjemah apa? Tempat turun. Tempat turun ataupun tempat beredar. Untuk apa ni? Kenapa Allah takdirkan tempat beredar bulan tu ada banyak? Untuk apa? Apa tujuan? Lita'lamu.
supaya kamu mengetahui. Supaya kamu mengetahui apa dia? Daripada bulan tu, daripada tempat beredarnya bulan ada 28, daripada situ kamu dapat tahu apa? Ada bilangan tahun-tahun. Sinin tahun-tahun. Kemudian wal hisab dan hisab. Hisab ni apa dia? Kiraan. Hisab bahasa Arab. Bahasa Melayu apa dia? Dia masa dulu, zaman dulu, masa kita sekolah dulu-dulu kan, ilmu hisab kan. Lepas tu dia tukar. Dia tak pakai bahasa Melayu. Mula-mula dia pakai bahasa Arab, ilmu hisab. Lepas tu dia pakai bahasa Inggeris kan. Dia tak pakai ilmu kira-kira. Pelat sungguh orang Melayu. Okey, ilmu hisab apa ni? Hisab, yarhamkallah, hari dan bulan. Apa maksud ni? Macam mana kita nak tahu hari? Bila bermulanya hari? Maghrib. Bila terbitnya bulan, iaitu bermulanya maghrib. Dan bila berakhir? Berakhirnya hari itu, bukan berakhirnya malam. Takkanlah satu hari itu 8 jam je. Berakhirnya terbenam matahari besok kan lah. Betul kan? Itu pusingan 24 jam. Jadi semua hari itu kita dapat tahu daripada bulan, bukan matahari. Kemudian lepas hari kita dapat tahu juga bulan. Bila bermulanya bulan? Macam mana kita nak tahu awal bulan? Awal bulan Ramadan, awal Zulhijjah. Tengok matahari ke? Tengok anak bulan ke? Tengok anak matahari? Anak bulan. Dan daripada situ kita tahu juga bilangan tahun daripada bulan. Betul kan? Dia panggil sanah qamariyah, bukan sanah syamsiyah. Tapi benda macam ni kita tak fikirkan. Kita tak fikir. Yang kita fikir benda, bila tarikh lahir aku dan bila akhir bulan dapat gaji. Kita tak fikir. Sebab ada bulan ni lah kita boleh kira. Kita nak tahu musim haji bila, tengok anak bulan. Kita nak tahu raya bila, tengok anak bulan. Kita nak tahu wanita yang kematian suami bila tempoh eddahnya, tengok anak bulan. Dia kena pakai tahun Hijriah. Okey. Kemudian Allah beritahu ma khalaqa, tidak Allah ciptakan zalika, demikian itu, illa, kecuali, bilhaq, dengan apa maksud ni bilhaq? Kalau kita terjemah harfiah dengan benar. Tapi apa maksud dia? Allah tidak ciptakan semua ni, langit, bumi, matahari, bulan, melainkan dengan benar. Apa maksud dia? Dia benar, lawan dia apa dia? Al-haq, lawan dia batil. Maknanya kalau batil itu sia-sia. Jadi daripada situ kita faham Allah nak beritahu apa ni? Allah tidak cipta semua ni sia-sia. Bilhaq mana pasti ada faedah. Allah nak begitu. Tuhan tak sama dengan manusia. Manusia suka tak buat benda yang tak ada faedah? Suka kan? Contoh, cakap kosong, sembang kosong, lepak kan? Lepak kedai mamak. Mamak yang untung, dia yang buang masa. Apa lagi? Termenung. Apa dia? Sama lah tu. Saya baru sudah solat kan, duduk sebelah orang tu. Masya Allah dia jaga solat Jumaat, tapi bau rokok, ya Allah. Nak pingsan. Ada faedah tak?
Kalau nak isap rokok, jangan pergi masjid. Kalau nak pergi masjid, jangan isap rokok. Sebab apa? Sebab rokok tu paling-paling kurang makruh. Apa makna makruh? Allah tak suka. Kamu nak sembah Allah, tujuan nak dapat redha Allah. Tapi dah masa nak pergi dapat redha Allah, kamu buat juga yang Allah tak suka. Kan bercanggah tu. Kita bekerja dengan satu syarikat. Ada satu perbuatan yang bos tak suka. Kita buat juga dah pergi jumpa bos. Agak-agak cerah tak masa depan kita? Nabi berkata, siapa-siapa yang makan bawang, jangan dekat dengan ustaz, itu bawang je. Saya bukan bawang, saya rokok. Tak, sebenarnya bila Nabi buat contoh tu sebenarnya untuk semualah, apa saja yang berbau busuk dan mengganggu fikiran. Okey. Jadi Allah nak bagi tu tak ada satu pun yang Allah buat melainkan semuanya ada faedah. Betul? Allah buat ular kan? Ada faedah tak? Apa faedah dia? Perempuan jangan jawab. Untuk lelaki apa faedah ular? Tali pinggang. Untuk kita, pakcik-pakcik ayah kita tak pernah pakai. Dia pakai black card je. Apa faedah ular? Secara umum. Untuk makan ayam. Itu bukan faedah, itu mudarat. Makan tikus. Banyak tikus tak habis-habis pun. Tak tahu. Tikus biasa duduk kat pasar kan? Ular tak ada kat pasar. Sebab tu tikus sentiasa ada. Cuba fikir. Ada faedah tak Allah cipta ular? Kalau kata tak ada faedah, boleh rosak akidah. Kalau ada faedah, bagi tahu apa dia. Supaya kita takut. Ada faedah tak kita takut pada ular? Apa dia? Dia sebenarnya bila manusia ni dalam bahaya kalau dia tak bergantung pada Allah. Manusia ni dalam bahaya bila dia tak bergantung pada Allah. Bila dia tak takut pada Allah. Maka Allah nak manusia ni hanya takut pada dia dan hanya bergantung pada dia. Caranya apa dia? Allah buat benda-benda yang menakutkan. Supaya akhirnya kita cari Allah. Betul kan? Orang kita ada, bila ada masalah, ada musibah, dia cari apa? Cari ustaz kan? Cari ustaz tu sebenarnya nak cari apa tu? Nak cari Tuhan. Cuma dia tak jumpa Tuhan secara direct. Cari ustaz, tanya doa. Doa tu minta pada Allah lah. Saya kena sengakkan. Doa. Jadi faedahnya Allah cipta binatang yang menakutkan supaya qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Tuhan al-falaq. Min syarri ma, daripada segala kejahatan ma khalaq, yang dia cipta. Semua kejahatan yang Allah cipta tu supaya apa? A'udzu birabbil falaq. Okey. Cuba buka surah ni. Surah Sad. Sad ke? Okey, cuba kita terjemah. Wa ma khalaqnas samaa, dan tidak kami ciptakan langit, wal ard, dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang di antara langit dan bumi, ataupun yang di langit dan di bumi, bahkan yang dalam bumi, tidak kami ciptakan batila. Batila lawan dia apa tadi? Al-haq. Tidak kami ciptakan semua tu batil, sia-sia. Okey, 7 lapis langit. Ada faedah tak? Allah boleh tak nak cipta satu lapis je? Sebab kita perlukan satu lapis ke 7 lapis? Satu kan? Matahari duduk di langit yang kita nampak. Jadi apa faedah sampai 7 lapis? Apa dia? Mana kalau selapis dengan 7 lapis, yang lagi tunjuk Allah hebat ialah 7 lapis. Tapi pernah tak berfikir? Tak pernah. Okey, zalika, tengok. Siapa yang menyangka ni? Ada tak orang sangka Allah cipta tu sia-sia, cipta ni sia-sia? Apa faedah? Apa faedah cipta duri, binat, apa ni? Ada buah-buahan yang berduri, ada kan?
Durian berduri kan? Ada faedah tak? Sedap tapi berduri. Nak koyak pun susah. Lepas tu mahal pula tu. Ada faedah tak? Kan senang Allah cipta musakir tu tak ada duri kan? Macam kulit rambutan je. Senang nak makan. Ada faedah tak? Jawab aja ada faedah walaupun tak tahu faedah. Ha? Sebab apa? Yang kata tak ada faedah ni siapa? Orang kafir. Tengok Allah kata apa? Zalika, yang demikian itu zannul lazina kafaru. Zann apa makna? Sangkaan orang-orang kafir. Yang demikian itu sangkaan orang kafir. Apa demikian tu? Ni, yang menyangka Allah buat sesuatu batil. Itu sangka orang kafir. Jadi kalau kita sangka, kenapa Allah buat ni macam tak ada faedah, kita ikut jejak orang kafir. Orang beriman wajib yakin semua yang Allah cipta ada faedah. Okey, kemudian fawailun, celakalah lillazina kafaru minan nar. Celakalah bagi orang kafir daripada neraka. Kalau ikut di sini Allah bagi ancaman orang kafir ni akan masuk dalam neraka. Apa kesalahan dia? Kalau ikut dalam ayat ni, apa kesalahan dia? Bersangka buruk pada Allah aja. Jadi jangan terkeluarkan. Apa faedah Allah buat ni? Jangan. Sebab itu satu dosa yang besar menyebabkan masuk neraka. Okey, ada ayat yang Allah sebut tentang kehebatan Allah. Allah jadikan siang, malam. Kemudian Allah bulan tu mula-mula kecil, lepas tu besar, lepas tu akhirnya berakhir seperti awal, permulaan. Dan Allah bagi contoh berakhir seperti tandan kurma. Allah cerita tu dalam surah apa? Dalam surah apa? Tak perasan, ha? Surah Yasin. Tak perasan? Cuba buka. Surah Yasin ayat 37. Sampai 40. Okey, kita terjemah dengan cepat sebab surah ni kita dah hafal ni. Wa ayatul lahum. Ayat apa dah? Tanda kebesaran Allah. Lahum, bagi mereka. Mereka tu refer kepada, pertama kepada orang musyrik Mekah. Tanda kebesaran Allah bagi mereka ialah malam. Malam tu tanda kebesaran Allah. Tapi bagi orang berfikirlah, apa Allah buat pada malam? Naslakhu. Naslakhu ni macam kita keluarkan binatang lembu ke, bila kita sembelih, kita tarik kulit dia keluar. Dipanggil apa orang Melayu? Lapah ke? Lapah. Tarik kulit keluar kan? Kadang-kadang dia tarik je. Ha? Siat. Naslakhu ni Allah kata apa? Tanda kebesaran Allah bagi mereka ialah malam yang kami siatkan daripada malam an-nahar, siang hari. Mana Allah nak jadikan malam macam mana? Allah tarik siang hari keluar. Dan tarik tu perlahan. Kita tarik nak siap kulit binatang, tarik kuat sekaligus ataupun perlahan? Ada pengalaman sikit-sikit kan? Kalau tarik sekaligus pun tak mampu. Jadi Allah nak jadikan waktu malam, caranya apa? Allah tarik keluar siang hari. Perlahan-lahan. Macam lembu, kulit dia tu siang hari. Yang kat dalam tu malam. Macam mana Allah nak jadikan malam? Allah tarik kulit. Kulit tu siang hari keluar. Bila keluar kulit, nampak malam. Kenapa Allah buat contoh ni? Allah nak beritahu kehebatan Allah. Iaitu Allah bila nak gelap tu, dia gelap dengan mengejut ke ataupun perlahan-lahan? Kan? Dan bila pagi besok pun nak cerah pun mengejut ke perlahan-lahan? Menunjukkan apa tu? Kehebatan Allah. Manusia boleh tak buat? Lampu lah, kita buka lampu kan?
Buka tu lama cerah. Ada? 3 hari terbakar lah. Kan? Tak boleh. Buka je terus cerah kan? Allah boleh buat macam tu. Tapi kehebatan Allah apa dia? Allah perlahan-lahan. Macam siap kulit binatang. Yang kedua, rahmat Allah. Supaya apa? Supaya kita tak terkejut. Cuba bayangkan. Tengah-tengah kerja, pukul 6, tiba-tiba gelap mengejut. Ramai tak mati? Betul? Lepas tu bagi besok pula, pukul 6.30, tiba-tiba terus cerah. Terkejut tak? Habis langgar pintu dinding. Subhanallah. Rahmat Allah. Faizahum, maka apabila tiba-tiba mereka muslimun dalam kegelapan. Okey, ayat seterusnya. Wasyamsu, dan matahari tajri. Tajri apa makna? Dia kalau sungai, al-anhar tajri, makna dia lain. Kalau sungai, mengalir. Kalau kapal tajri juga, makna dia belayar. Kalau matahari, tajri juga, perkataan yang sama. Tapi makna berbeza mengikut apa yang tajri. Kalau matahari apa dia? Beredar. Berputar tu pening lah. Wasyamsu, matahari tajri beredar. Limustaqarril laha, kepada tempat dia berakhir. Iaitu bila masuk maghrib kan, ada tempat parking dia. Ada satu hadis sahih, sahabat bertanya Rasulullah, bila matahari dah habis tempoh dia, ke mana dia duduk? Siapa tahu? Bila masuk maghrib kan matahari tak ada kan? Kat mana matahari parking? Sebab dia ada cahaya kan? Dia pergi kat mana? Apa dia? Dia parking ke arash dan dia sujud kepada Allah. Hadis sahih. Subhanallah, matahari pun sujud. Jadi kalau manusia tak sujud pada Allah, lebih teruk pada matahari. Jadi matahari beredar di tempat akhirnya. Tempat akhir ni sama ada setiap hari ada tempat berakhir dia, ataupun ada pendapat tempat terakhirnya ialah bila dia terbit daripada sebelah barat. Itu dah habis. Mana itu dah tanda kiamat. Zalika taqdirul azizil alim. Itulah kehebatan Allah, takdir, ketetapan daripada siapa? Kenapa Allah boleh buat semua tu? Sebab dia Al-Aziz. Dan Al-Aziz pula mesti berdasarkan ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana dia boleh buat semua tu? Okey, kemudian wal qamar, dan bulan pula. Qaddarnahu, macam ayat tadi. Kami telah tetapkan manazil. Apa makna manazil? Tempat-tempat beredar. Hatta sehingga ada. Sehingga bulan itu ada kembali kal urjunil qadim. Seperti tandan pokok kurma yang dah tua tu. Bila bulan di akhir bulan, macam mana bentuk bulan tu? Melengkung kan? Macam pelepah tandan kurma yang dah tua. Jadi Allah nak beritahu apa? Kehebatan Allah. Tengah-tengah bulan besar bulat. Bulan purnama. Okey, lasyams, bukan matahari. Tidak patut bagi matahari an tudrikal qamar, mendahului bulan. Sebab apa? Kalau matahari mendahului bulan, apa jadi? Waktu malam jadi cerah. Menunjukkan kehebatan Allah. Pernah tak berlaku sepanjang hidup kita lah Allah tersilap? Bila masuk waktu maghrib, matahari tak hilang? Ada? Tak ada. Pernah tak bila pagi besok pukul 8 bulan ada lagi? Tak ada kan? Itu kehebatan Allah. Walal lail, dan tidak mungkin juga malam sabiqun nahar, mendahului siang hari. Waktu siang tiba-tiba pukul 1 pagi, 1 tengah hari tiba-tiba dah gelap. Tak mungkin. Bukan Allah tak mampu, tapi kalau Allah jadikan itu menyusahkan manusia. Wa kullun fi falakin yasbahun. Semua setiap itu matahari ke bulan beredar di tempatnya, di falaknya. Ini surah apa ni? Surah Yasin. Jadi banyak ayat-ayat dalam surah Yasin yang Allah sebut tentang kebesarannya.
Okey, kita sambung. Yufassilu. Yufassilu dia menerangkan ataupun menjelaskan ayat, tanda-tanda kebesarannya. Untuk siapa ni? Untuk kaum ya'lamun, yang mereka mengetahui. Okey. Saya nak tanya, tanda-tanda kebesaran Allah di matahari ke, bulan ke, bintang ke, langit ke, adakah Allah cipta ni nak menunjukkan tanda kebesaran dia kepada orang yang berilmu saja, ataupun untuk semua? Semua ke untuk orang berilmu saja? Untuk semua kan? Tapi kenapa di sini Allah kata liqaumin ya'lamun? Sepatut ayat macam ni, linnas, untuk semua manusia kan? Kenapa Allah sebut liqaumin ya'lamun? Asalnya Allah cipta semua ni untuk menunjukkan kebesaran dia kepada semua manusia. Tapi akhirnya siapa yang betul-betul dapat ambil pengajaran? Orang berilmu. Sebab tu Allah sebenarnya Allah nak puji apa ni? Kelebihan ilmu. Ilmulah harta yang paling mahal. Bila kamu ada ilmu, kamu kenal Tuhan, kamu selamat dunia akhirat. Tapi kalau kamu ada harta banyak, ilmu tak ada, kamu jahil, kamu sesat jalan. Sama juga Allah sebut dalam Quran. Mula-mula surah Baqarah kan, hudan linnas syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan. Quran kami turunkan sebagai petunjuk untuk siapa? Tapi di awal surah Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin pula. Macam mana ni? Ada dua ayat macam bercanggah. Satu untuk semua manusia, satu untuk orang bertakwa. Asalnya untuk semua, tapi akhirnya siapa yang betul-betul ikut Al-Quran? Orang bertakwa aja. Dan bertakwa pastilah berasaskan ilmu. Jadi pergilah belajar supaya akhirnya kamu menjadi orang yang bertakwa. Pernah dengar kan? Selalu dengar tak satu hadis yang Nabi kata, siapa yang Allah nak orang tu jadi baik, Allah nak orang tu jadi baik, apa Allah bagi pada orang tu? Macam mana hadis tu? Bunyi hadis tu? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Simple aja. Siapa yang Allah nak seseorang itu menjadi baik, maka apa yang Allah bagi? Yufaqihu. Allah beri kefahaman kepadanya dalam agama secara mendalam. Ini Allah yang pilih ni. Allah nak kita jadi baik. Sebab tu Allah tunjuk kelas tadabbur Al-Quran. Okey. Kemudian Allah sebut lagi tanda kebesaran dia. Inna, sesungguhnya, fi, pada ikhtilaf, ikhtilaf ni pertukaran, al-lail, malam, wan nahar, dan siang. Wa ma khalaqallah, dan apa yang dia cipta. Apa yang Allah cipta
Pertukaran siang dan malam dan apa yang Allah cipta fis samawat, di langit-langit. 7 lapis kan. Kita tak tahu apa ada di langit. Dan kita tahu ada malaikat kan. Tapi berapa ramai kita tak tahu. Ada malaikat yang kerja dia rukuk je. Daripada mula cipta sampai akhir. Ada Allah cipta malaikat sujud je. Berapa ramai wallahu alam. Wal ard, dan bumi. Apa saja yang ada di bumi. Bumi pula berapa lapis? 7 kan. Yang atas bumi lapis pertama kita dah tak tahu apa yang ada. Yang belakang rumah kita pun kita tak tahu kan. Yang depan rumah kita ada berapa pokok, berapa helai pokok bunga gugur pun kita dah tak tahu. Itu belum masuk bumi lapis kedua, ketiga dan ketujuh. Semua tu Allah kata la ayat. Pasti ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi untuk siapa ni tanda kebesaran Allah? Siapa yang perasan? Liqaumin yattaqun. Bagi kaum yang mereka bertakwa. Yang tadi Allah kata bagi kaum mana? Yang ayat sebelum. Ya'lamun. Sekarang apa beza? Sebenarnya berilmu dengan bertakwa dua benda yang tak boleh dipisahkan. Nak jadi orang bertakwa mesti berilmu. Dan bila berilmu, bila kena Allah, confirm jadi orang bertakwa. Kecuali ilmu yang dia belajar itu ilmu yang sesat. Tengok contoh kan. Ada satu ketika gembala kambing. Masa zaman Umar Ibn Khattab. Jadi Umar nak test seorang budak yang kerja dia gembala kambing. Umar kata, jual kambing tu, bagi kat aku, kamu ambil duit. Apa kata budak tu? Ini bukan kambing aku ni, aku hanya pekerja saja. Kambing ni ada tuan dia. Umar kata, kambing ni banyak, tuan kamu tak tahu pun kamu jual, kan? Kamu jual je, kamu ambil duit, tak payah cerita pada tuan. Tuan kamu tak akan tanya sebab kambing banyak sangat, kan? Bagus tak cara dengan Umar tu? Nak ujilah. Apa jawapan budak ni? Aku mungkin lepas dengan tuan kambing ni, tapi dengan Tuhan kepada tuan kambing aku tak akan lepas. Ada takwa tak? Daripada mana tu? Ilmu. Ilmu apa? Ilmu kena Allah. Dia rasa kebesaran Allah, dia tahu Allah tahu apa yang dia buat, tak jadi buat maksiat. Simple aja. Budak tu belajar kat mana? Universiti Islam ke Universiti Melayu? Belajar dengan Quran daripada Rasulullah SAW. Okey. Okey kan? Banyak tak ayat yang Allah sebut pertukaran siang dan malam, ciptaan langit dan bumi, tanda-tanda kepada kaum yang berakal. Ada ayat kepada kaum yang yaqilun. La ayatil liqaum yaqilun. Ada ayat li ulil albab, untuk orang yang mempunyai akal. Surah apa tu? Yang li ulil albab, surah Ali Imran 190. Yang li ayatil liqaum yaqilun, surah Al-Baqarah ayat 164. Semua Allah cerita pasal pertukaran siang dan malam dan ciptaan langit dan bumi. Semua tu bukan untuk semua orang. Untuk kaum berakal, untuk kaum bertakwa, untuk ulul albab. Kalau dia berfikir, insya-Allah dia akan berilmu dan bertakwa kepada Allah. Habislah. Saya ulang, sementara keluar ayat baru. Yang Allah sebut pasal pada pertukaran siang dan malam dan ciptaan langit dan bumi,
ada tanda kebesaran Allah bagi kaum yaqilun. Surah apa? Al-Baqarah ayat 164. Satu lagi Allah kata, petaka rahsia dan malam dan cipta langit dan bumi ada tanda kebesaran liulil albab. Surah ayat 190. Satu lagi, petaka rahsia dan malam dan cipta langit dan bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang bertakwa. Surah apa? Belas sekejap. Surah yang kita belajar malam ni. Surah Yunus ayat 6. Okey. Sepatut soalan malam ni tanya besok kan baru boleh jawab kan? Okey. Ayat seterusnya. Setelah Allah cerita apa sebelum ni? Sebelum ayat 7 ni. Allah cerita pasal Quran, pasal tanda-tanda kebesaran dia kan? Dan juga tentang hari kebangkitan, tentang balasan kepada orang beriman, balasan kepada orang kafir kan? Maka ayat hari ini, ayat yang ketujuh, sekarang Allah nak cerita hasil daripada ciptaan Allah semua tu, hasilnya apa dia? Ada dua golongan. Satu, golongan orang yang tetap tak beriman. Yang kedua, golongan orang yang beriman. Walaupun tanda kebesaran Allah begitu banyak dan boleh dilihat di mana-mana. Sebab tu Allah buat contoh langit dan bumi. Ada tak tempat yang tak ada langit dan bumi? Manusia bila duduk atas bumi dan bila duduk atas bumi, duduk di bawah langit. Yang kedua Allah sebut siang dan malam. Ada tak tempat yang tak ada siang dan malam? Tak ada. Jadi Allah sebut 4 tanda yang semua orang akan dapat nampak kesan kebesaran Allah. Maka akhirnya Allah beritahu, inilah keadaan manusia walaupun kebesaran Allah begitu banyak. Inna, sesungguhnya, allazina, orang-orang yang la yarjuna, mereka tidak yarjuna daripada ar-raja. Ar-raja ni ada dua makna. Pertama, al-khawf. Yang kedua, wat-tam'u. Khawf apa makna? Takut. Wat-tam'u? Tamak lah. Tamak tu sebenarnya bahasa Arab. Dia asalnya perkataan Arab. Tam'u. Mim bari mati. Dia baca dia tam'u. Tapi orang Melayu, bila dia jumpa tiga huruf, kat tengah mati, dia tak boleh matikan. Dia akan bariskan semua. Jadi, tamak. Semua macam tu. Contoh lain, ismun. Dalam bahasa Arab, ismun. Tapi bila orang Melayu, dia baca apa? Isim. Gila isim kan? Dia tak kata gila ismun. Fa'lun. Kat tengah bahasa Arab mati. Fa'lun. Orang Melayu sebut apa? Fa'al. Huduh fa'al awak ni. Harfun. Bahasa Arab sebutan betul harfun. Orang Melayu sebut apa? Huruf. Jadi Melayu, bahasa Arab pun dia buat. Okey. Jadi ar-raja makna dia khauf, takut dan tamak. Okey, kita terjemah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak, satu, takut. Tidak takut jumpa kami. Apa makna tidak takut jumpa Allah? Tak takut pada azab Allah. Tidak takut pada azab Allah. Kalau tamak pula, tidak tamak kepada pahala akhirat. Jadi nak terjemah apa ni? Mereka tidak. Dalam terjemahan dia terjemah apa? Terjemah apa? Tidak mengharap jumpa kami. Itu sebenar tak takut pada azab Allah kan? Kalau dia takut pada azab Allah, dia mengharap jumpa Allah. Mereka tidak takut azab Allah ataupun tamak pahala dengan berjumpa kami.
Liqa tu jumpa kan? Kalau kita sebut dalam bahasa Arab, sehingga berjumpa lagi. Ila liqa. Kalau bahasa Inggeris, itu lebih lancar lah. Liqa'ana. Sesungguhnya mereka yang tidak mengharap jumpa kami, tak takut pada azab dan tak tamak pun pahala akhirat, maka orang ni mesti, kalau dia tak cinta akhirat, automatik dia akan waradu bil hayatid dunya, dan mereka radu pada redha bil hayatid dunya, dengan kehidupan dunia. Apa makna redha dengan kehidupan dunia? Dia puas hati kehidupan dunia daripada dengan kehidupan akhirat. Dapat dunia puas, bila buat kerja akhirat tak seronok. Itu makna redha dengan kehidupan dunia. Dan tambah satu lagi, watma'annu, dan mereka tamakninah. Watma'annu, tamakninah, tenang dengan dunia. Puas, satu puas, yang kedua tenang. Tenang dengannya. Kemudian wallazina, dan orang-orang yang hum, mereka itu, an ayatina, dari tanda-tanda kebesaran kami ataupun ayat-ayat kami, ghafilun. Ghafilun apa dah? Lalai. Ghafilun daripada perkataan ghaflah. Pernah dengar perkataan ghaflah? Ghaflah jingga? Pernah dengar? Bahasa Arab tu. Tapi dipinangkan. Ghaflah. Ghaflah ni makna lupa ataupun lalai. Tengok, Allah nak bagi tahu. Keadaan pertama manusia, walaupun bukti kebesaran Allah begitu banyak dan jelas depan mata dia, tapi akhirnya ada golongan pertama, iaitu dia tak nampak juga akhirat. Dia tak harap pun nak jumpa Allah, dan tak tamak pun nak jadi orang beriman ataupun untuk dapat syurga. Langsung tak ada. La yarjuna juga, mana mereka tak terfikir pun untuk akhirat. Dan mereka puas dengan dunia dan rasa tenang dengan dunia. Kemuncaknya apa? Ayat-ayat kami mereka lupa. Nampak? Jadi di sini Allah nak beritahu, punca manusia lupa ayat-ayat Allah. Ayat Allah ni ada dua. Satu, ciptaan langit dan bumi, pertukaran siang dan malam yang Allah sebut tadi. Itu pun dia tak rasa kebesaran Allah, apatah lagi ayat Quran. Ayat Quran pun tak nak faham, tak nak baca. Puncanya apa? Punca apa ni? Bila dalam hati dia ada cinta dunia. Jadi cinta dunia lawan tadabbur ayat-ayat Allah. Kalau kamu ada cinta dunia, tak mungkin kamu tadabbur ayat Allah. Kalau kamu tadabbur ayat Allah, tak mungkin kamu cinta dunia. Faham? Kenapa? Bila dah tadabbur ayat Allah, hilang dah cinta dunia. Kenapa? Apa dia? Allah kata apa? Ada dalil tak? Ni malah jawab ni. Jawab tanya dalil. Biar aku tak jawab. Tak, jawab je. Salah pun tak ada masalah. Okey, Allah kata apa? Bal tu'siruna al-hayat ad-dunya. Sambung. Bal tu'siruna al-hayat ad-dunya.
Ini surah lazim ni. Wal akhiratu khairun wa abqa. Surah apa? Al-A'la. Okey. Sambung dah boleh, nama surah pun tahu. Cuba terjemah pula. Nama surah kurang penting. Sambung ayat pun kurang penting. Yang penting apa dia? Faham. Okey. Bahkan tu'siruna. Kita pernah belajar ni, tu'siru daripada perkataan isar, mengutamakan, melebihkan. Bahkan Allah nak mencela, bahkan kamu melebihkan kehidupan dunia. Sedangkan wal akhirat khairun, lebih, wa abqa. Tengok. Allah sendiri cakap akhirat lebih baik. Kenapa kamu lebihkan dunia? Sebab itulah siapa tak ada buat ayat Allah, dia tak akan lebihkan akhirat. Dia tak akan lebihkan dunia. Sebab terang-terang nampak dalam Al-Quran, akhirat jauh lebih baik. Kenapa nak lebihkan yang kurang baik? Yang lebihkan dunia siapa ni? Yang ghafilun terhadap ayat kami. Betul? Betul tak? Berapa ramai yang tak ada masa nak tadabbur ayat Al-Quran? Sebab apa? Sibuk dengan al-hayatud dunia. Busy, kan? Bila dia ada masa nak tadabbur ayat Allah? Bila dunia dah tak suka kat dia. Dia pun makan tak lalu, kan? Sebab itulah salah konsep pendidikan kita, iaitu belajar agama ataupun cerita akhirat bila dekat-dekat dah nak mati. Masa muda-muda fresh ni belajar apa? Itu bahaya. Sebab apa? Bila dah dunia masuk dalam kepala, dalam kehidupan kita, nak patah balik tu jarang yang berjaya. Nabi dan sahabat dia tekan apa? Daripada kecil lagi, akhirat. Dunia tak akan terlepas. Dunia, bahkan dunia datang. Kita tak nak pun datang. Okey? Jadi saya nak ulang, punca manusia tak ada masa nak tadabbur ayat Allah, kauniyah ke syar'iyah, puncanya sini. Bila seronok dengan dunia dan rasa tenang dengan dunia, susah nak tadabbur. Dan bila tadabbur ayat Allah, senang kita nak buang dunia. Kenapa aku nak simpan benda yang memang tak kekal dan memang kurang baik dibanding dengan akhirat? Okey. Allah kata apa? Alhaakumut takatsur hatta tengok dunia ni. Kehidupan dunia ni akan melalaikan kita sampai bila? Sampai masuk kubur. Bila dah masuk kubur baru? Bila masuk kubur minta nak balik semula, nak sambung bisnes ke nak sambung amal soleh? Amal soleh. Semua nak sambung amal soleh. Tak ada seorang pun nak sambung bisnes, tak ada. Sebab dia tahu nak dapat syurga mesti dengan amal soleh. Okey. Penghabisan, ayat ni kesudahannya apa? Orang macam ni apa akibatnya? Boleh naik sikit. Ayat tu pendek je. Hasil cinta dunia dan tak mentadabbur ayat Allah, apa dia? Ulaika apa dia? Mereka itulah ma'wahum. Tengok mim beri atas di awal ayat. Mana apa? Tempat. Masjid, mat'am, ma'wah, mahsyar, majlis. Banyak lagi, ma'wahum. Jadi daripada perkataan apa ni? Awa mana? Tempat tinggal. Awa ialah tempat tinggal. Allah kata pada ashabul kahfi, fa'wu ilal kahfi. Pergilah kamu tinggal dalam gua. Jadi siapa yang cinta dunia dan seronok dengan dunia, lupa nak tadabbur ayat kami,
Allah kata mereka itu tempat tinggalnya. An-nar, api neraka. Kenapa Allah guna perkataan ma'wa? Beza tak Allah kata mereka ini akan masuk neraka. Satu lagi, mereka ini tempat tinggalnya neraka. Beza tak? Masuk dengan tempat tinggal. Apa dia? Mana lebih okey? Masuk ke tempat tinggal? Dua-dua tak okey. Okeylah, mana yang kurang teruk lah. Kenapa? Bila sebut masuk, mungkin bila keluar. Bila sebut tempat tinggal, itulah dulu kini selama-lamanya. Tengok kalau kita tadabburkan. Kenapa aku nak habiskan masa nak kerja dunia? Nak seronok, tiba-tiba tempat akhirnya kekal dalam api. Betul tak? Tempat tinggal dalam api. Makanan pun buah zakum yang bila makan hancur si perut. Minuman pula hamim, air panas yang mendidih, darah bercampur nanah. Baju, ada baju tak ahli neraka? Ada baju tak? Baju daripada apa? Samarinda ke apa? Ha? Apa dia? Baju daripada api neraka. Boleh tak kita ambil api buat baju? Jadi ada tak baju daripada api neraka? Allah Maha Berkuasa. Jadi setiap ahli neraka masing-masing ada baju dan ukuran dia telah siap dipotong, ditempah. Baju Abu Lahab dah ada, baju Firaun pun dah ada. Ada dalil? Ada dalil tak? Ustaz cakap, ustaz lah bagi dalil. Ha? Dia cakap tanya orang pula. Ha? Cuba buka surah Al-Hajj. Ayat 22. Betul ke? Ha? Usama? Ayat? Apa dia? Surah Al-Hajj. Berapa? 19? 19, sorry. Betul tak? Siabuhum? Okey, boleh tunjuk tak? 19. Okey. Sebab itulah sahabat salafus salih bila dengar ayat tentang azab mereka boleh pingsan. Dan ada setengah tu mati terus. Sebab apa? Tak boleh nak bayangkan betapa dahsyatnya azab Allah. Tapi berapa ramai yang baca ayat Quran tentang azab Allah boleh senyum, boleh gelak kan? Okey, terjemah hazani. Hazani dua. Kalau hazan satu, hazani dua. Ini dua khasmani, dua kumpulan yang bergaduh. Jadi Allah kata dua je. Sebenarnya yang bergaduh ramai tak? Ramai. Parti kat Malaysia pun bukan dua kan? Ada 20. Tapi kenapa Allah kata dua? Sebenarnya dua je. Satu beriman, satu kufur. Walaupun nama berbagai-bagai. Yahudi ke, Nasrani ke, Hindu ke. Sebenar kufur. Satu lagi beriman. Sebab tu tempat balasan dua je, tak ada tiga. Surga ataupun. Jadi Allah kata dua kumpulan ni bergaduh. Bergaduh tentang apa? Tentang Rabb. Semua bergaduh pasal Tuhan je, beriman ataupun tak, kan? Kemudian Allah begitu balasan, fallazina kafaru. Dan maka orang-orang kafir qut'at. Qut'at apa mana? Telah dipotong. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini fi'il apa ni? Qut'at. Fi'il mati apa tanda? Ta'nis sakinah. Kalau fi'il madi makna apa? Telah. Ini ulama mengatakan pakaian ahli neraka telah siap dipotong. Sebab tu Allah guna fi'il madi.
Mana Allah tahu ukuran badan ahli neraka? Allah tahulah. Qut'at, telah dipotong lahum untuk mereka siabun, pakaian daripada apa? Min nar, dari api neraka. Dah duduk dalam api, minum air panas mendidih. Baju pula, kita kalau baju busuk pun tak boleh pakai kan? Tak boleh pakai dah. Baju kotor busuk pun tak boleh pakai. Ini baju daripada api, tapi terpaksa pakai. Kemudian apa lagi? Yusabbu apa dah? Dituang. Min fauqi ru'usihim, dari atas. Ru'us jamak kepada ra'sun. Kalau satu ra'sun, kalau banyak ru'us. Dituang daripada atas kepala mereka al-hamim, yang semalam. Apa dia? Air panas yang mendidih, yang menggelegak tu. Dia al-hamim ni air yang paling panas dan paling kemuncak mendidih. Dituang daripada mana? Atas kepala. Apa berlaku? Yusharu bihi ma fi butunihim. Bila tuang daripada atas, yusharu mana? Menghancurkan apa yang dalam perut. Tuang atas, hancur dalam perut. Kemudian wal julud. Julud apa dia? Kulit. Masuk ke dalam, hancur ke dalam, merebak kat luar, kulit pula hancur. Adalah pakai baju daripada api. Ya. Siapa sanggup? Kalau kita tadabburkan, kita baca ayat Quran dengan tazkirah setiap malam macam ni, kita tak berani buat dosa. Kita tak berani buat amalan yang menyebabkan masuk neraka. Bodoh kan? Kerja bodoh. Seronok untuk masuk neraka. Buat apa? Okey? Cukup. Ada soalan ke? Dah habis ya? Oh, tak habis lagi? Okey. Oh, tulisan dah habis dah. Mereka itu ma'wahumun nar. Tempat tinggal mereka. Ada ayat ma'wahum jahannam. Ada juga, samalah. Anak-anak muda yang suka bermakwa dan pakwa, baca ayat ni. Ma'wahum an-nar. Bima. Disebabkan kanu adalah mereka yaksibun. Disebabkan apa matu apa yang adalah mereka yaksibun, kerjakan, lakukan. Mana Allah begitu apa ni? Allah tak zalim. Masuk neraka ke, pakai baju daripada api ke, Allah tak zalim. Semua punca daripada apa? Mereka. Tapi kalau orang tanya, orang kafir tak tahu pun ayat ni, takkan kena juga. Macam mana nak jawab? Kita berdosa tak? Kita tahu kita tak sampaikan. Dosa kan? Kita kena sampaikan pada mereka. Sebab itulah ayat Quran bila turun pada Nabi, sampai pada semua tak? Orang kafir dan orang beriman. Sampai mesej semua sampai. Sebab tu orang kafir menentang Nabi. Kalau menentang, dia menentang habis-habisan. Sebab dia faham. Kalau dia beriman betul-betul. Mesej tu cukup jelas, dah sampai. Wallahu a'lam. Okey, saya nak umumkan pagi besok tak ada kelas. Dan malam besok cuti. Bukan peristiwa. Peristiwa apa? Jadi 2 kelas besok tak ada. InsyaAllah kita jumpa 3 kelas, satu lagi pagi Isnin. Saya ada urusan keluarga di utara. Kita akan jumpa Isnin malam, kelas bahasa Arab insya-Allah.
Okey, kita nak baca satu hadis daripada buku 62 Amalan Pembuka Pintu Syurga. Satu hadis Amalan 48 muka surat 110 daripada Abdullah, amalannya ialah seseorang yang meninggal bukan di tempat lahirnya. Meninggal di bukan tempat lahir boleh menyebabkan masuk syurga. Sebab itulah bila meninggal di tempat lain, bukan tempat lain, jangan bawa balik ke kampung. Sebab ada kelebihan. Orang kita suka nak bawa balik kan, nak tengok kali terakhir. Masa hidup tak nak tengok. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, tuwaffiya rajulun bil Madinah fa shalla alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya laitahu mata fi ghairi maulidihi. Faqala rajulun minan nas lima ya Rasulullah. Qala inna ar-rajula idza mata bi ghairi maulidihi qisa lahu min maulidihi ila munqata'i atharihi fil jannah. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Dan hadis ini dikatakan hadis hasan. Maksud dia, seorang lelaki meninggal di Madinah. Dan Nabi SAW pun mensolatkannya. Lalu baginda berkata, seandainya lelaki ini meninggal bukan di tanah kelahirannya. Mana kalau lelaki ini tinggal di tempat lain, mati di tempat lain, dia lahir Madinah tapi mati di tempat lain, Nabi kata alangkah bagusnya. Maka salah seorang sahabat bertanya Rasulullah, mengapa demikian wahai Rasulullah? Baginda menjawab, sesungguhnya apabila seseorang lelaki meninggal dunia bukan di tanah kelahirannya, maka akan diukur jarak antara tanah kelahirannya sampai ke tempat ia meninggal sebagai tempatnya di syurga. Mana apa tu? Kalau dia lahir kat Kelantan, dia meninggal di Kuala Lumpur. Kalau dia beriman lah, maka diukur daripada tempat dia lahir dengan tempat dia meninggal. Seluas itulah syurganya. Jadi kalau nak luas lagi, pergilah ke US ke UK ke. Tapi syarat dia mesti beriman. Dulu siapa? Dr. Harundin kan? Meninggal kat mana? Tak bawa balik ya? Tapi orang Melayu suka nak balik juga kan, nak tengok kali terakhir. Setelah kita dengar hadis ni, kalau saudara kita ke bapa kita ke mak kita meninggal di mana-mana, tolonglah jangan bawa balik. Satu, tak dapat kelebihan ni. Yang kedua, Nabi kata yang terbaik bila seseorang itu meninggal ialah disegerakan pengkebumiannya. Kalau dah proses nak bawa balik apa semua, kadang-kadang melambatkan. Dan Nabi kata mayat ni bila dia meninggal, dia nak dia cepat dikebumikan. Kalau orang beriman, kenapa dia nak cepat? Masuk. Kalau dia beriman, kubur tu adalah taman syurga. Dia tak sabar, dah lama tunggu, kita duk tangguh-tangguh. Jadi sebenarnya kalau kita sayang pada bapa kita dan bapa kita beriman, jangan melewatkan. Biarlah adik-beradik semua tak dapat tengok, tak apa. InsyaAllah kita akan jumpa di akhirat. InsyaAllah. Okey, cukup lah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل